Ya. Oke, kita sambung semula. Oke, setiap kata kunci soalan dia adalah berbeza mengikut daripada marka yang disertakan. Oke, contohnya kalau soalan itu huraikan dengan 4 marka, jadi kita kena berikan isi dengan huraian. Oke, kalau 2 marka kita bagi isi sahaja. Oke, tidak perlu hendak terangkanlah. Oke, untuk soalan ataupun kata kunci soalan, uraikan, oke, terangkan ataupun jelaskan, biasanya meminta 2 idea dan memerlukan huraian. So macam saya sebutkan tadi lah, oke, memerlukan 2 idea ataupun 2 isi berserta dengan huraiannya sekali. Oke. Jadi jumlah jawapan yang kita hendak berikan mesti mengikut kepada arahan soalan. Oke. Ada mungkin yang dicadangkan supaya kita perlu beri lebih isi. Kalau saya tidak ada masalah, sebab kita tidak pasti kalau so kita nak backup jawapan kita. Kalau kita khawatir jawapan kita tu salah, jadi ada lagi jawapan yang boleh yang telah disediakan, yang pemeriksa boleh lagi ceklah jawapan itu berdasarkan daripada skema jawapan yang telah diberikan. Okey. Kalau soalan tu, misalnya kalau diminta 2 langkah, kalau soalan tu diminta 2 langkah, kena berikan 2 langkah sahaja. Kalau beri jawapan lebih, macam contoh soalan ni kan, kalau diminta, contohnya, nyatakan 2 langkah untuk menangani gejala rasuah yang berleluasa di Malaysia. Kalau korang berikan 4 langkah, pemeriksa tu dia hanya akan cek sampai 1-2 sahaja. Manakala yang jawapan selebihnya dia tidak akan baca, ataupun kalau dua-dua jawapan yang korang beri itu mungkin salah, dia akan cek pada jawapan lain yang korang berikan. Jadi masih lagi tetap ada marka di situlah yang diberikan. So dia tidak akan dipotong marka sekiranya memberikan lebih daripada kehendak soalannya. Itu dari segi cara-cara macam mana hendak memberikan jawapan lah. Jadi di sini ni mesti kita kena alert dengan kehendak soalan. Kena tahu kehendak soalan dan pastikan pemberian jawapannya adalah mengikut adalah mengikut peruntukan markah. Kalau nak bagi lebih tak ada masalah. Alright. Yang kedua adalah memahami konsep asas soalan berbentuk struktur. Ini sama juga lah macam mana yang kita sudah pernah belajar ataupun yang pernah diajar semasa di semester 1 lepas, di mana kita perlu tahu kehendak soalan. Biasanya dia akan menguji kita dari segi konsep lah. Kalau ikut dia punya pola soalan di sini, soalan pertama adalah berdasarkan sukatan pelajaran lah. Sukatan pelajaran. Yang kedua adalah soalan kebat. Soalan kebat tu maksudnya adalah kemahiran berfikir aras tinggi. Di mana orang akan memberikan jawapan berdasarkan daripada apa yang dipelajari, yang biasanya dia diberi dalam bentuk situasi lah. Korang akan menggunakan pengetahuan yang korang telah pelajari untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam soalan tersebut. Konsep. Bila kita sentuh pasal konsep di sini, dalam semester 2 banyak kita kena tahu sebab untuk tema semester 2 ni, macam yang saya sebutkan masa kelas lepas, tema dia adalah Malaysia sejahtera kan. Malaysia sejahtera. Kalau tahun lepas semester 1 korang belajar Malaysia negara dan Malaysia negara berdaulat. Kalau sejahtera ni, asal kalau sebut sejahtera, dia membawa maksud selamat.
Selamat. Selamat nih dia ada banyak konsep di sini. Ada banyak cabang-cabang dia. Nah, nanti kita akan belajar lah dari segi yang selamat tuh macam mana. Oke, dia ada 7 petunjuk. Negara sejahtera. Di situ. Oke. Untuk mempelajari konsep Malaysia sejahtera nih, oke, kita nak belajar tema dia kan. Oke, di sini ada banyak konsep di sini yang perlu korang kena tahu daripada pertama, langkah dia, strategi dia, inisiatif, usaha, cabaran, objektif, cita-cita, dan kepentingan. Semua ini yang kita akan dipelajari selama 1 semester. Maksudnya ini sepanjang semester 2 di sini, okay, semua akan pelajari dari segi semua aspek-aspeknya. Bermula dari segi sosialiti, ekonomi, keselamatan, pendidikan, dan sebagainya. Okay, setiap satu aspek itu semua dia meliputi ke-8 konsep. Daripada awal hingga akhirnya lah, dari langkah, strategi, inisiatif, usaha, cabaran, objektif, cita-cita, dan kepentingan. Oke, kita sambung semula. Oke, jadi itu yang kita akan pelajari. Oke, terus sekarang ini kita pergi tengok pada contoh soalan. Oke, contoh soalan yang menguji kita untuk dari segi pemahaman konsep. Contoh soalan yang pertama adalah nyatakan 4 usaha kerajaan bagi mencapai negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Okay, so dia punya kata kunci konsep di sini digunakan adalah konsep usaha lah. Okay, konsep usaha. Okay, kena paham usaha kalau usaha ni maksudnya apa yang mereka sedang bangunkan. Okay. Kalau tengok pada soalan yang kedua pula strategi ni lain So dia tidak boleh samakan usaha dengan strategi. Ada konsep, ada maksud yang berbeza. Okay. Soalan yang ketiga pula adalah inisiatif. Inisiatif ni maksud dia adalah apakah perkara yang boleh dilakukan. Maksudnya ada benda lain lagi yang perlu difikirkan oleh kerajaan. Sekiranya ada perkara yang tidak menjadi ataupun tidak dapat mencapai objektif tersebut. Okay? Setiap ketiga-tiga konsep-konsep begini, dia berlainan dari segi maksud. Jadi isi juga ataupun idea yang kita ingin berikan juga dia tidak boleh salah. Sebab kalau satu salah, kalau ada satu yang salah tu dia akan potong markah teruslah. Jadi kita kena membezakan apa maksud usaha, apa maksud strategi, dan apa maksud inisiatif. Sebab dia lain dia punya maksud dia. Okey. Sama juga untuk yang kata kunci seterusnya. Okey. Langkah, cabaran, objektif. So dia ada lain lagi maksud. Lain maksud dia di situ. Okey. So nanti model ni akan saya berikan pada berikan pada korang nanti untuk korang belajarlah. Okey. Baik, kita boleh ini contoh soalan dia. Ini contoh soalan yang akan disoal lah. Yang biasanya bentuk dari segi format soalan dia akan tanyakan seperti ini. Okay. So semua di sini semua bernilai 4 markah, ada yang 3, ada juga yang 4 lah. Tengoklah pada bergantung daripada peruntukan markah yang diberikan tersebut. Okay. So keseluruhannya di sini sama juga macam mana korang jawab di semester 1. Cuma untuk kali ini, dia ada banyak konsep penggunaan konsep yang perlu kita kena bezakan dari maksud-maksud dia lah. Okey.
sekarang ini kita masuk kepada bahagian B ya. So nanti kita akan mula belajar untuk bahagian ini pada topik-topik ini pada kelas yang seterusnya. Ya, so sekarang ini kita pergi kepada bahagian B. So bahagian B ini yang sangat penting sebab ini membawa markah yang sangat-sangat besar daripada bahagian dibandingkan bahagian E dengan bahagian C. Oke, soalan alih bentuk komunikasi linear kepada bukan linear. Oke, ini kita sudah pernah, ya ini sudah kita mula memperkenalkan konsep ya daripada kelas lepas. Oke, ada dua soalan yang kita akan pilih. Satu daripada dua tuh harus kita jawab. Oke, salah satunya. Oke. Oke, di sini ada pelbagai jenis graf atau apa? Media lah kita panggil dia sebagai media. So ini adalah media kita panggil. Oke. Media itu dia merangkumi daripada graf bar, graf garis, graf piramid, histogram, dan chart pie. Jadi yang minggu lepas tuh kita sudah setiap daripada jenis media dia ada kata kuncinya yang kita kena tahu di situ. Kata kunci itu kita akan dapat daripada soalan. Di sini kita kena mahir untuk mengenal pasti jenis media apa yang sesuai berdasarkan daripada soalan yang dinyatakan, dan kita kena kuasai dari segi kemahiran kira mengiranya di situ. Oke. Seperti kalau penambahan kita harus tahu itu mesti ditambah daripada nomor yang sebelumnya. Kalau pengurangan atau merosot, kita mesti tolak daripada nomor keberapa hingga ke nomor berapa. Oke, kalau kita mau menentukan pembezaan ataupun kita mau menentukan beza antara 2 tahun ataupun 2 bulan ataupun kita panggil dia sebagai 2 pemboleh upah, kita harus tolak. Kalau kita nak mengira jumlah keseluruhan daripada bulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kita harus tambah pada 4 nomor atau bilangan yang dinyatakan pada setiap bulan tersebut. Oke. Dia ada markah dia sendiri. Oke, so total untuk markah bahagian B ini adalah sebanyak 25 markah. Dalam menjawab bahagian B, wajib ada jadwal dan wajib ada media. Sama ada kita memilih graf bar ataupun graf ataupun chart. Oke. Untuk dia ada perincian yang disediakan sini. Perincian yang pertama di sini yang perlu kita kena perhatikan di sini adalah yang pertama adalah ini adalah perincian markah untuk kita menjawab soalan media lah. Sama ada kita mau jawab graf bar ataupun graf garis ataupun chart. Oke. Yang pertama di sini, oke. Aspek yang pertama pengkelasan angka ubah. Apa itu maksud pengkelasan angka ubah? Pengkelasan angka ubah itu maksudnya daripada soalan yang kita dapat tuh kan. Kita mengeluarkan data-data nomor tersebut. Sama ada data nomor itu nilai sedia ada. Nilai sedia ada itu maksudnya dia tidak akan dikira-kira lagi lah sama ada perlu tambah atau tolak. Dia sudah diberikan nilai sedia ada, jadi kita terus ambil. Yang kedua pula, nilai yang telah dikira. Sama ada kita telah menambah atau tolak. Oke, itu pengkelasan angka ubah. Di mana yang kita sudah kira-kirakan lah. Dan kita terus ambil nilai sedia ada, dia mengikut daripada petikan tersebut. Oke, perincian yang kedua di sini adalah kesesuaian teknik. Kesesuaian teknik itu maksudnya adalah penyediaan media. Kalau dalam soalan itu, dia cuma hanya akan sebutkan sediakan carta atau sediakan bar yang sesuai. Tapi kita tidak tahu sama adakah kita perlu menyediakan graf bar compound, graf bar komponen, graf garis bar, graf garis komponen, chart pie,
Kalau dia ada banyak jenis. Minggu lepas kita sudah bagi tahu apa jenis-jenis dia. Kalau dalam soalan itu dia hanya akan sebut secara umum. Jadi apa yang kita perlu kena buat adalah kita kenal pasti apa yang sesuai berdasarkan daripada kata kunci yang kita boleh dapatkan dalam petikan itu. Oke, minggu lepas saya sudah bagi tahu atau saya sudah terangkan bahwa setiap jenis-jenis media tersebut, graf bar, graf garis, carta, um, histogram, graf piramid, dia ada kata kuncinya yang tersendiri yang kita boleh nampak dalam petikan. Contohnya, kalau graf bar, asal kalau perkataan bilangan atau jumlah, itu merujuk kepada graf bar komponen. Graf bar komponen. Yang bukan graf bar komponen itu yang bukan bersebelah-sebelahan, bukan, itu lain. Itu yang ada satu bar sahaja. Setiap satu pemboleh ubah dia hanya ada satu bar. Dia bukan macam histogram. Dia lain lagi kata kunci dia. Jadi itu yang kita tidak boleh salah di situ, memilih. Tapi, ada tapinya juga. Kalau kita tersalah pilih, oke, dia tengok pada kesesuaian kata kunci dia di situ. Oke, misalnya, kalau graf bar, sepatutnya jawaban di situ adalah graf bar. Tapi, terjawab atau sudah dengan terlukis graf garis. Tidak ada masalah, cuma dia akan potong 3 marka di situlah, ataupun 4 marka di situ. Jadi di situ marka kesilapan di situ dia sudah potong banyak lah, tapi dia masih lagi dikira jawaban yang betul. Oke, selebihnya kenapa masih lagi ada baki marka? Sebab dia mesti kena ada tajuk, dia mesti kena ada sumber, dan mesti kena ada petunjuk. Jadi setiap media yang kita pilihkan tuh, dia mesti ada ketiga-tiga dia, barulah kita boleh dapat marka, 2 marka lah paling kurang untuk kesesuaian teknik. Gitu. Oke. Ketepatan isi 6 marka maksud dia adalah setiap kiraan kita punya nilai-nilai kita itu berdasarkan daripada jadwal itu dia mesti selari dengan media yang sudah kita gunakan. Oke. Dan akhir sekali adalah kekemasan, maksud dia adalah cara korang mewarnakan carta itu betul. Setiap warna itu dia mewakili petunjuk yang berbeza-beza. So dia tidak boleh salah di situlah. Okay. Kalau ada yang kesalahan dari segi ada yang warna dia tidak kemas, memberikan corak yang salah di situ, jadi dia akan potong 1 marka di situ. Jadi untuk melukis media di sini, keseluruhannya adalah 20 marka. Oke. Kalau jadwal juga ada marka dia tersendiri. Oke, daripada 25 marka, 5 marka itu ada jadwalnya. Oke. Dan cara untuk melukis jadwal itu saya sudah ajarkan. Ya, di mana kalau kita kenal pasti dahulu, oke, berapa banyak pemboleh ubah yang ada dalam petikan tuh. Oke, kalau pemboleh ubah pertama tuh kita letak di sebelah kiri. Kalau di pemboleh ubah kedua atau lebih daripada yang keduanya, kita mesti letakkan di sebelah kanan. Oke. Ada dalam case kalau keseluruhan juga, kalau dalam keseluruhan di sini ada salah media yang dipilih macam yang saya sebutkan tadi, berkemungkinan juga dia akan otomatis 1 marka. So tidak ada marka support di sini untuk marka jadwal lah. Sebab kenapa? Oke. Pertama tuh, sebelum korang buat media, jadwal dahulu mesti disediakan. Sebab kita nak tengok dari segi keselarian nilai data bersama dengan pemboleh ubah yang secara terperinci yang kita sudah kirakan dan kita sudah masukkan dalam jadwal tu. Okay. Kalau dia salah nilai pada jadwal, dia akan salah juga pada graf atau carta yang kita lukiskan. Sebab dia mesti kena selari antara, atau mesti dia kena sama nilai jadwal dengan graf atau carta yang kita lukiskan tu. Kalau salah, dia akan salah sekali.
termasuklah kita salah melukis. Nah, contoh soalan dia kan, dia suruh kita lukis carta, tapi kita lukis graf. So, salahlah keseluruhan dia. Jadi, otomatis akan dapat 1 marka. Oke, dia akan dapat 1 marka. Ini kalau case ini, dia akan berlaku kalau dia salah kehendak soalan lah. Nah, salah kehendak soalan. Di mana soalan tuh dia minta kita sediakan carta, tapi kurang lukis graf. Jadi dia akan otomatis 1/25 marka di situ. Oke, so sekarang ini kita pergi kepada penyediaan jadwal. Oke, penyediaan jadwal ini dia ada asas dia. Oke, yang pertama adalah dia mesti kena ada tajuk. Oke, kena ada tajuk. Oke, tajuk nih dia ada 3, biasanya dia ada 3 elemen penting. Dia tengok juga lah pada soalan dan petikan tersebut. Oke, mesti ditulis dalam huruf besar. Oke, kena tulis dalam huruf besar. So, dia tidak boleh huruf kecil. Dan kedudukan berada di tengah-tengah. So, nanti kita akan tengok macam mana cara melukis untuk jadwal terlebih dahulu. Oke, yang kedua adalah butiran data. Oke, butiran data. Butiran data ini dia tengok juga pada soalan dan petikan di situ. Oke, yang ketiga adalah sumber. Sumber nih biasanya dia akan nyatakan di bawah petikan, di mana kita harus copy 100% untuk kita letakkan dalam jadwal beserta media sekali. Ya. Oke. Oke, sekarang ini kita akan pergi pula kepada apa yang perlu kita kena berhati-hati, ataupun apa yang perlu kita kena pentingkan dalam melukis, sama ada melukis graf bar, ataupun graf garis. Oke, so di sini adalah item yang perlu kita kena perhatikan, sebab setiap item-item di sini sangat penting kerana ia akan dikira marka di situ. Ya. Oke, yang pertama untuk graf bar sama ada compound ataupun komponen, dan graf garis sama ada compound ataupun komponen ataupun memesong. Pertama tu dia mesti ada tajuk tajuk yang perlu dilukis huruf besar. Paksi Y dan paksi X. Oke. Di mana kita perlu tahu di mana paksi X dan di mana paksi Y. Oke. Kalau paksi X dengan paksi Y ini, dia mesti kena tahu dia mesti ikut daripada jadwal. Oke. So berdasarkan daripada berdasarkan daripada apa yang yang kita ditunjukkan di sini. Oke. Kedudukan paksi X dia mesti berada dari kiri ke kanan. Oke, kiri ke kanan, so itu adalah paksi X. Oke, paksi X. So di sini oke. So di sini paksi X dari kiri ke kanan. Paksi Y dari bawah ke atas. So andai katalah inilah kertas graf dia lah. Oke. Dari bawah ke atas. So kena plotkan di sini adalah paksi Y. Paksi Y. Oke. Tapi kita tidak boleh lukis X dan Y. Kita tidak boleh labelkan X dan Y. Kita kena ikut juga daripada jadwal. Misalnya, kalau paksi X, oke, mungkin itu ataupun paksi X ini dia adalah bilangan, contohlah, bilangan kendaraan. So, tak payah nak tulis paksi X. Kita terus saja tulis petunjuk daripada kiri ke kanan, bilangan kendaraan. Oke, contohlah. Kalau Y pula, Y adalah bilangan contohlah bilangan motosikal. So dalam graf yang ditunjukkan ini ditunjukkan bahwa ini adalah pengeluaran kendaraan dan motosikal yang dikeluarkan sepanjang tahun 2025 lah, contoh begitu. Oke. So tidak payah tulis X, Y, tidak perlu. Sebab itu mewakili saja. So di sini saya bagi tunjuk kalau paksi X itu dia mesti berada di kiri ke kanan. Oke. Kalau Y
dia mesti berada dari bawah ke atas. Y dan X itu, dia tengok juga pada jadual yang korang telah lukis. Sebab itu, jadual itu dia tidak boleh salah terhasil ya. Sebab kalau dia salah jadual, salah pelukisan jadual, maka dia akan bagi efek juga pada media sekali. Begitu. Okey. Untuk skala, pengiraan skala, pengiraan skala ini dia perlu tengok juga pada berapa bilangan pemboleh ubah yang terdapat dalam petikan tersebut. Dan untuk melukis graf, ketinggian paksi biasanya dia adalah 10. Gandaan 10 ataupun gandaan 5. Contohnya, kalau gandaan 5, macam mana kita nak tahu gandaan 5 ni berapa? Maths. Gandaan 5 ni dari ini kita kena letakkan di paksi Y di bahagian bawah hingga bahagian atas. Gandaan 5 tu kita kena kira 5 5 5 5 5. Contoh dia 5 10 15 20 25 30 35. Itu gandaan 5. Kita kira 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tersebut. Tetapi pengiraan gandaan ini juga dia perlu melihat kepada nilai-nilai sama ada kita sudah ambil nilai sedia ada daripada petikan maupun yang telah kita kirakan, sama ada kita sudah tambah ataupun sudah kita tolak. Okey. Kalau gandaan 10, macam mana kita nak buat kalau gandaan 10? Kita nak tambah saja kan? 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Okey. Untuk graf sama ada garis atau bar, kita akan menggunakan nilai pada paksi Y. Kita gunakan gandaan 5 dengan gandaan 10. Gandaan 5 dengan gandaan 10. Okey. Seterusnya adalah petunjuk. Okey, petunjuk ni kita akan mewarnakan ataupun kita kena lukis corak mengikut pemboleh-pemboleh ubah yang ada dalam petikan. Okey. So, merujuk pada gambar di sini, warna biru, warna hijau, warna oranye dan warna merah ini dia mewakili petunjuk. Kita boleh warnakan, kita boleh lukis corak. Ya. Tengok juga pada petunjuk itu sendiri. Okey. Seterusnya adalah sumber. Sumber kita kena tulis di bahagian sebelah bawah sebelah kanan. So, kedudukan di sini sumber. So, dia mesti berada di bawah graf. Sebelah kanan. Bawah sebelah kanan. So, terletak sumber di sini adalah bawah sebelah kanan. Okey. Tempo, label tempo pada paksi X. So, paksi X dia adalah ikut pada kedudukan dia lah. Daripada kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Okay. Biasanya kita akan tunjukkan daripada kertas graf lah. Kertas graf itu dia sebenarnya kita boleh buat dia boleh buat nilai petunjuk yang biasanya kita akan plotkan yang dari bawah ke atas tu. Kalau kita dapat kira petak-petak dia, satu step skala petunjuk dia tu dia mesti kena ada melangkau 5 petak. So di sini saya tidak dapat tunjukkan demo lah macam mana sebab saya tidak ada online kertas graf punya. So kita boleh dapat lihat secara demonstrasi di secara yang dalam kelas kan begitu. Tapi kalau kita nak melukiskan, okey, nak letakkan titik plot di situ. Okey, dalam kertas graf tu dia ada beberapa petak-petak kecil kan. Satu petak yang besar tu, kalau tidak silap saya dia ada 10 petak kecil. So kita kena kira setiap 5 tersebut, kemudian kita letakkan, kita letakkan situ, okey, itu adalah 5. 5 petak kecil yang seterusnya kita tandakan dia sebagai 10. Seterusnya 15. So kita kena ikut gandaan lah.
gandaan tambah 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 tambah. Contoh di sini gandaan 5, so kita kena tambah 5 tambah 10 tambah 5 15 tambah 5 lagi 20 tambah 5 lagi 25 dan seterusnya. Oke. Tabelkan tempo pada paksi X. Oh, saya rasa mungkin paksi X ini yang berada di atas hingga bawah hingga atas. Yang Y itu kiri ke kanan. So, ada kesilapan situlah, sorry ya. Oke, sorry. Right. Oke, so di sini kita sudah mulai paham kan macam mana dari segi cara pelukisan dia. Sama juga kalau graf gabungan lah. Gabungan ini maksudnya adalah graf gabungan di kita menggabungkan graf bar dengan graf garis. Di sini peletakan plot yang ada pada paksi X dengan Y, dia mesti kena sama. Oke, mesti kena sama. Bahwa kalau dia tidak sama, dia tidak akan, sebab kalau dia tidak sama dia punya skala dia, kita nak plotkan pun susah. Maksudnya kita nak lukis bar dia macam mana, sampai ke nilai berapa. Nanti dia tidak akan selari lah, begitu. Tapi untuk secara asasnya terlebih dahulu, kita akan buat dahulu, kita akan tumpukan dulu cara kita hendak memplotkan garis, membuat graf bar dengan graf garis. Oke. Kalau graf bar piramid, dia ada, kalau graf bar piramid sama juga cara dia melukis, cuma dia berbentuk segitiga. Oke, berbentuk segitiga. Oke. So di sini kata kunci dia lah yang sudah kita belajar pada minggu lepas. Oke. So di sini kita kena banyak mengingat lah. Oke, kata kunci untuk setiap jenis media tersebut. Oke. So dia punya cara kita membaca soalan pun lain lah. So kita tengok di sini cara kita nak membaca soalan. Oke. Kita mulakan daripada graf bar compound. Mungkin selepas ini kita akan mula sudah buat, kita akan buat apalah, kita akan buat tutorial untuk kita nak apalah kan, mengira daripada membaca soalan, membuat kiraan nilai sehingga kita melukis. Oke. So dalam soalan ini, kita kena baca teliti sebab kalau kita tidak baca teliti, salahlah jawaban kita. Oke. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai. Graf, graf bukan carta. Oke? Tapi dinyatakan secara umum. Graf. Maksudnya kita kena pikir sama ada dia adalah graf bar compound, graf bar komponen, ataupun graf bar meso. Oke. Untuk kita mengetahui pelukisan graf apa yang sesuai, kita kena tengok pada kata kunci yang biasanya dia akan cakap bagi menunjukkan. Selepas frasa bagi menunjukkan, kita boleh dapat tahu keywords dia di situ. Baru kita tahu kita kena lukis graf yang macam mana. Oke, dalam contoh soalan graf bar compound ini, perbelanjaan ini dia menunjukkan adalah graf bar compound. Oke, graf bar compound. Oke, kita tengok juga di contoh soalan graf bar lain. Oke, jumlah. Lain lagi, ini adalah untuk graf bar komponen. Peratus perubahan. Kalau peratus perubahan itu dia merujuk kepada melukis graf bar memesong. Jadi, setiap media, sama ada graf bar, graf garis, carta, ataupun piramid, dia berlainan kata kunci. Dan biasanya kata kunci yang kita akan tengok itu adalah selepas frasa dia bagi menunjukkan. Baru kita boleh dapat tahu di situ. Okay? Dan ketelitian perkataan graf atau carta juga perlu kita kena tahu lah di sini. Okay, macam contoh kan, sediakan graf yang sesuai. Sediakan carta yang sesuai. Walaupun disebutkan secara umum, tapi kita tahu kita kena lukis apa. Okay, jangan salah. Graf tapi korang lukis carta. Carta tapi korang lukis graf. Terus itu betul-betul menyimpang kehendak soalan lah. Itu yang akan terus diberikan 1/25 lah. 1/25. Okay.
Oke, so kita tengok contoh soalannya di sini. Oke, contoh soalan melukis graf bar compound. Oke, so sekarang ini kita mula untuk apalah pembelajaran graf bar yang pertama adalah graf bar compound. Oke, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam jadwal dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai bagi menunjukkan perbelanjaan pembangunan kerajaan Malaysia. Oke, so di sini kita tengok pertama gariskan kata kunci yang pertama. So ini adalah graf. Graf bukannya carta. Oke, menunjukkan perbelanjaan pembangunan kerajaan Malaysia. Perbelanjaan. Nah, di sini korang kena ingatlah kata kunci dia lah. Oke, minggu lepas tu saya sudah bagi slide kan. Oke, kata kunci dengan carta dia. So, itu yang korang kena gunakan untuk meneliti soalan di sini. So, dalam kata kunci ini, perbelanjaan ini kita kena diminta untuk melukiskan graf bar compound. Okay. Graf bar compound. Ada juga di sini ada juga yang salah. Oke, dia melukis graf garis compound. Kalau salah lukis, tetapi sama dia punya jenis dia, oke. Walaupun markah dia mungkin akan kurang, tapi ada betul di situlah sebab dia masih lagi disebut compound. Walaupun bukan graf bar. Dia lukis graf garis compound yang sebenarnya adalah graf bar compound. So, masih lagi boleh dikira betul lah walaupun akan dipotong markah juga. Begitu. Oke. So, kena kuasai kehendak soalan dia. Pastikan kuasai di sini. Barulah boleh dapat jawab soalan dalam petikan. Oke. So, di sini sekarang nih saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat penambahan ataupun pengurangan berdasarkan daripada kata kunci di sini. Oke, so kita kena teliti satu persatu. So, jangan malas baca lah. Oke, mesti kita kena teliti supaya kita tidak salah kira. Oke, setiap pemboleh ubah dengan data-datanya akan dikira, dia akan dikira. Kalau ada yang kurang, ada yang terlebih, ada yang salah tuh di situ. So, dia akan bagi efek juga pada pelukisan jadwal dengan graf lah yang korang telah lukiskan. Oke, so kita tengok contoh soalan graf bar compound. Perbelanjaan pembangunan kerajaan Malaysia dalam tempoh 3 tahun iaitu 2010, 2011 dan 2012 telah menurun. So di sini yang perkara pertama kita kena perlu ambil di sini adalah kita kena ambil tempo di sini ya. So di sini menunjukkan 3 tahun. 2010, 2011 dengan 2012. So kena keluarkan. Kena keluarkan dari sini. Ini yang kita kena masukkan dalam jadwal 2010, 2011, 2012. So key dia di sini adalah menurun. Oke, semuanya telah menurun. So pastikan kita punya pengiraan data bagi setiap tahun-tahun tersebut dia perlu menurun. Ini merujuk kepada jumlah keseluruhan. Oke, sebab pada ayat dia di sini perbelanjaan pembangunan kerajaan Malaysia dalam tempoh 3 tahun. So dia cakap sini perbelanjaan pembangunan kerajaan Malaysia dalam tempoh 3 tahun itu merujuk kepada jumlah keseluruhan. So pastikan nanti semuanya dia mesti menunjukkan nilai-nilainya semua menurun. Terdapat 4 sektor dalam perbelanjaan berkenaan iaitu keselamatan, perkhidmatan sosial, perkhidmatan ekonomi dan pentadbiran awam. Oke, so tadi tu 3 tahun 2010, 11 dengan 12 itu adalah pemboleh ubah dia lah. Oke, so itu adalah pemboleh ubah pertama. Oke, pemboleh ubah pertama. Oke, sekarang ni ada lagi pemboleh ubah kedua yang kita kenal pasti, yaitu 4 sektor dalam perbelanjaan. Pertama adalah keselamatan, perkhidmatan sosial, perkhidmatan ekonomi, dan pentadbiran awam. So, kita kena keluarkan daripada ayat di sini, ini adalah pemboleh ubah kedua. Ini yang kita kena masuk dalam jadwal ya. Ingat, kita kena buat jadwal terlebih dahulu. Keselamatan, perkhidmatan sosial, perkhidmatan ekonomi, dan juga pentadbiran
awam. Oke, so kita sudah keluarkan daripada daripada perenggan yang pertama di sini. So dalam penghasilan jadwal di sini kita akan dapat nampak. Oke, so di sini sudah disediakan. So ini adalah jadwal pertama yang kita kena. Ini yang pertama kita kena buat. Oke. Tadi kita jumpa. Oke, yang pertama adalah tahun. So itu adalah pemboleh ubah yang pertama. Oke, pemboleh ubah yang pertama. Oke. So tahun tuh kita kena letak bagian atas. Pemboleh ubah pertama perlu berada di bagian kiri hingga kanan. So korang tengok dari bila tengok dari sini dalam jadwal ni, pelukisan dia mesti berada dari kiri ke kanan. Dan pastikan kena ada label. Label tuh untuk yang pertama tuh dia perlu letak sebelah kiri dan perlu dari kiri ke kanan. So kalau dari kiri ke kanan tuh maksudnya pelabelan dia mesti daripada kiri hinggalah paling terakhir sekali. So di sini dia mewakili tahun. So di bahagian bahagian di bawahnya sekali itu 2010, 2011, 2012 itu kita perlu letak di bahagian bawah. Dan di bahagian atas itu pula kita kena cakap berdasarkan daripada petikan perbelanjaan pembangunan kerajaan mengikut sektor mengikut tahun. Sebab dalam perenggan pertama tadi dia cakap perbelanjaan pembangunan kerajaan Malaysia dalam tempoh 3 tahun 2010, 2011 dengan 2012 itu menunjukkan 3 tahun itu daripada perbelanjaan pembangunan kerajaan. Dia cakap di sini dalam tempoh 3 tahun. So dalam jadual di sini label kita kena buat satu garis lagi lah sebenarnya. Kena buat satu garis lagi. Okey. Dan pastikan kena letakkan dalam nilai unit. Unit RM juta. RM juta. Okey. Pemboleh ubah pertama mesti daripada kiri ke kanan. Okey. Sementara pula pemboleh ubah yang kedua. Pemboleh ubah kedua itu maksudnya adalah 4 sektor dalam perbelanjaan berkenaan. Kita kena letakkan daripada atas hingga bawah. So ini sektor pemboleh ubah kedua. Daripada bawah, daripada atas hingga bawah. Daripada atas hingga bawah. Bukan dari bawah hingga atas. Ini bukan graf. Ini kita lukis jadual terlebih dahulu. Dari bawah hingga, dari atas hingga bawah. Pemboleh ubah kedua. Okey. Untuk memudahkan lagi, biasanya kalau pemboleh ubah pertama di sini kan. Untuk pemboleh ubah pertama, once bila kita jumpa yang pertama dahulu, kita kena letak dia punya peletakan dia mesti dari kiri ke kanan. Sementara pemboleh ubah kedua, maksudnya yang kita sudah jumpa yang kedua tu atas hingga bawah. Okey. Semua tu kita bermula daripada bahagian kiri terlebih dahulu. Okey. Untuk label-label, dia mesti kena buat di bahagian kiri jadual terlebih dahulu. Untuk ruangan sebelah kanan itu kita meletakkan nombor-nombor yang telah kita kirakan atau yang kita telah ambil sedia adanya. Alright. Okey, sampai sini boleh faham juga kan? Okey, kalau tidak paham boleh chat chat box ataupun boleh tulis voice. Okey. Dalam melukis jadual, kita kena ada tajuk dia. Format dia untuk menulis tajuk. Pertama kita kena beritahu dahulu tempat dan letakkan titik bertindih. So wajib wajib. Kena letakkan nama tempat terlebih dahulu. Kemudian tajuk ini kita ambil saja daripada soalan dia. So format dia bermula daripada nama tempat sama ada negara ataupun negeri, titik bertindih dan tajuk itu mesti kita kena ambil daripada soalan. Untuk menulis tajuk, selain daripada kita mementingkan nama tempat, tempoh juga mesti dipentingkan. So dua-dua ni ada tiga yang kita kena jaga-jaga di sini yang perlu ditulis dalam huruf
pesa. Yang pertama adalah nama tempat, kedua perkara yang kita boleh ambil saja daripada soalan, dan ketiga adalah tempoh. Juga kita ambil daripada soalan dalam huruf besar. Dalam huruf besar. Okay, so sampai sini saja. Okay. So sampai sini kita tahu di mana cara kita hendak meletakkan pemboleh ubah tersebut dalam jadual, dan perlu letakkan tajuk, kena tulis tajuk ikut format yang sudah diberikan. Oke, kita berbalik semula kepada soalan. Oke, so kita sudah selesai perenggan pertama. Sekarang ini kita pergi kepada perenggan kedua. Oke, pada tahun 2010. Oke, so sekarang ini kita masuk pada tahun. Oke, cerita dia sekarang ini adalah pada tahun 2010. Oke, supaya korang tidak dalam petikan ni dia mungkin agak mengelirukan sedikit. Jadi kita kena terus buat dalam bentuk jadual. Oke, kena buat dalam bentuk jadual seperti ini. So kita kena asingkan sedia buat jadual dia. Oke, tahu juga kan buat jadual macam mana kan? Oke. Kalau kita nak buat kira-kira, kita boleh buat di bahagian tepi. Sama ada kita buat di bahagian kiri ataupun bahagian kanan soalan lah. Oke. Pada tahun 2010, perbelanjaan dalam sektor keselamatan bernilai 3.970 juta ringgit daripada pembelanjaan keseluruhan sebanyak 52.792 juta ringgit pada tahun berkenaan. So kita tahu di sini. Oke. Sekejap, saya kena buka Microsoft Word dulu. Contohlah, saya kita nampaknya kita kena perlu buat pengiraan di sini supaya kita boleh nampak di sini. Oke. Tadi mana tuh soalan dia? Oke, kita di sini kan. Oke. Pada tahun 2010 perbelanjaan dalam sektor keselamatan bernilai 3.970 juta. Oke. So kita kena bahagikan. Oke. So andai katalah ini jadual yang telah dihasilkan. Oke. Oke, kita kena letakkan tahun dulu. Oke, kita buat sebelah kiri untuk sektor, sebelah kanan itu pula adalah untuk tahun. So kita kena bagikan kolom-kolom dia. Oke. Oke, so kita letak sini, ini sektor. Oke, ini tahunnya 2010, 2011, 2012. Oke, di bawah dia itu mesti kena letakkan jumlah keseluruhan. Oke, sepatutnya dia kena ada letak jumlah keseluruhan di situ. Oke, jumlah keseluruhan. Oke. Perbelanjaan dalam sektor keselamatan. Oke, sektor keselamatan. Oke, itu adalah sektor yang pertama yang kita jumpa. So, letakkan sektor keselamatan di bagian kiri. Oke. Bernilai 3.970 juta ringgit. Itu pada tahun 2010. 2010 sektor keselamatan adalah 3.970 juta ringgit. Oke. Nilai ini dia tidak akan dikira sebab dia terus nyatakan berapa jumlah. Oke, dia terus nyatakan berapa jumlah, jadi tak payah nak kira, kita terus ambil nilai dan letakkan dalam jadual. 3.970 juta ringgit. Oke, selesai. Daripada pembelanjaan keseluruhan sebanyak 52.792 ringgit. So, untuk jumlah keseluruhan, dia mesti kena letak di bahagian bawah sekali. So, kita terus tulis 52.792 ringgit. Okey, dia tidak bagi tahu pun sama ada dia perlu ditolak ataupun perlu ditambah. Jadi kita terus ambil nilai dia. So, ini yang dipanggil nilai sedia ada. Di mana kita tidak akan tambah atau tolak lagi. So, kita terus ambil dan letakkan saja dalam jadual. Okey. Seterusnya. Pada tahun berikutnya. Okey, kalau dia cakap pada tahun berikutnya. Okey, sebelum ni dia sudah nyatakan, dia cakap ini 2010. Okey, ini 2010. Pada tahun berikutnya,
kalau tidak paham pada maksud tahun berikutnya, maksud dia adalah tahun selepasnya. Maksudnya selepas 2010 adalah tahun 2011. Itu maksudnya. So, di sini kita kena alert. Sometimes dia tidak nyatakan secara terus pun. Dia akan nyatakan secara CP-CP begitu. Maksudnya dia akan nyatakan secara tersembunyi. Maka kita kena gunakan kepintaran kita di sini untuk meletakkan data-data pada pemboleh ubah yang telah dinyatakan. Itu maksud dia lah. Okey, pada tahun berikutnya pembelajaran sektor ini ialah 4.373 juta ringgit. So, pada tahun seterusnya tu atau pada tahun berikutnya itu maksudnya itu adalah tahun 2011, masih lagi dalam sektor keselamatan. Okey, masih lagi dalam sektor keselamatan. Okey. So, kita ambil saja di sini terus nilai dia. 4.373 juta ringgit. Okey. Bertambah sebanyak 10 juta pada tahun 2012. Okey. So, di sini memerlukan pengiraan kita. Bertambah sebanyak 10 juta ringgit pada tahun 2012. So, maksudnya di sini, sebelum ini pada tahun 2011 itu kita sudah tahu bahwa ia adalah 4.373 juta ringgit. Pada tahun 2012, bertambah sebanyak 10 juta ringgit. Jadi macam mana kita nak buat kiraan? Kalau dia kata di situ adalah bertambah sebanyak 10 juta ringgit pada tahun 2011. Okey, caranya adalah, kita ambil daripada nilai sebelumnya pada tahun 2011. Okey. Kita ambil nilai sebelum ini. 2011 itu adalah 4.373 juta ringgit. Jadi, kita kena tambahkan 10 juta untuk kita nak ambil atau buat kiraan baru di 2012. Sebab di sini dia kata bertambah sebanyak 10 juta. So, kita kena tambahlah untuk mendapatkan nilai, berapa nilai yang telah ditambah pada tahun 2012 tersebut. So, kita kena kira di sini 4.373 juta ringgit tambah dengan 10 juta ringgit bersamaan dengan 4.383 juta ringgit. So, maksudnya di sini, pada tahun 2012, pembelanjaan keseluruhan untuk sektor keselamatan sebanyak 4.383 juta ringgit. So, sekarang ini kita sudah tahu nilai dia untuk 2010, 2011 dengan 2012 untuk nilai untuk pembelajaran keseluruhan bagi sektor keselamatan. So, di sini nampak sudah nilai itu semakin meningkat daripada 2010, 2011 hingga 2012. Dia meningkat. So, dia punya pengiraan di situ sudah selesailah. Ada lagi yang kita perlu kena kira. Pembelajaran ini berubah-ubah disebabkan oleh keperluan negara dalam sektor ini meningkat kerana keperluan semasa, khususnya operasi tertentu yang berlaku di sempadan negara seperti di Sabah. So, dia tidak ada lagi kira-kira di situ. So, kita boleh abaikan. Sudah selesai di perenggan kedua. Bersamaan dengan maksud dia pemboleh ubah kedua yang pertama. So, di bahagian sebelah kiri ini adalah pemboleh ubah yang kedua. Sektor-sektor itu adalah pemboleh ubah kedua. So, kita tengok dalam jadual di sini. So, perhatikan. Dalam sektor keselamatan. Kita sudah kira tadi kan, sama dengan tadi apa yang saya sudah buat. Tadi 2010 dia sudah ada nilai dia terus. So, kita ambil je lah. 2011 pun sama. Tadi dia cakap, tapi bezanya di situ, dia cakap pada tahun berikutnya, ia sudah bertambah sebanyak 4.373 juta ringgit. So, maksudnya itu menunjukkan pada tahun 2011 daripada tahun 2010. Pada tahun 2012, dia cakap tadi, dia meningkat sebanyak 10 juta ringgit. So, maksud dia, korang kena tambah daripada nilai sebelumnya. Barulah kita dapat tahu nilai yang sepatutnya pada 2012.
12. Oke, sampai sini sudah tahu kan? Tambah-tambah aja. Cuma kita kena baca betul-betul. Supaya kita tidak salah. Oke. Sekarang ini kita pergi kepada perenggan ketiga. Perkhidmatan sosial. Kita kena baca lah di sini. Pembelanjaan dalam sektor perkhidmatan sosial yang merujuk kepada pendidikan dan latihan, kesehatan, bla 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 bla, sentiasa menurun dalam tempoh berkenaan karena keperluan bagi sektor perkhidmatan sosial tersebut hampir lengkap dan adanya langkah penjimatan oleh pihak kerajaan. So di sini sektor perkhidmatan sosial itu adalah pemboleh ubah kedua yang kedua pula. So kita kena letak di bagian sebelah kiri. Sektor perkhidmatan sosial. Oke. Oke. Pada tahun 2010, jumlah perbelanjaan ialah sebanyak 20.784 juta. Oke, so di sini tidak perlu nakira. Pada tahun 2010, dia cakap di sini pada tahun 2010, dia sebutkan saja terus 20.784 juta ringgit. Jadi kita ambil saja nilai dia dan masukkan dalam jadwal. 20.784 juta ringgit. Selesai. Oke. Kita tengok pula untuk 2011 dengan 2012. Jumlah pembelajaran dalam sektor ini menurun dalam tempoh 2 tahun berikutnya. Oke, jadi maksud dia pada tahun 2011 dan 2012 dia terus menurun. Dia terus menurun. So kalau dia kata terus menurun ataupun menurun, maksud dia kena tolak. Kenapa? Kena tolak. Bukan tambah, tolak. Oke. Jadi macam mana kita nak kira tu? Oke. So, sekarang ni kita saya ambil calculator, so kita kira. Oke, kita baca pada ayat yang seterusnya. Pada tahun 2012, jumlah perbelanjaan sebanyak 13.623 juta ringgit. So, sudah dinyatakanlah 13.623 juta ringgit pada tahun 2012. Jadi kita terus ambil saja nilai yang dinyatakan tuh, kita letakkan dalam jadwal. So, sepatutnya dia kena macam ni lah. Oke, 13.623 juta ringgit. So, dalam jadwal ni, letakkan 13.000, berapa tadi? 623 juta ringgit. Alright. Oke, sekarang ni kita tinggal kira lagi. 2011 berapa lagi jumlah pembelajaran keseluruhan untuk sektor perkhidmatan sosial? Pada tahun 2012, jumlah pembelajaran sebanyak 13.623 juta ringgit, yaitu berkurang sebanyak 2.151 juta ringgit pada tahun sebelumnya. Tapi dia tidak cakap pun 2011. Sebenarnya ada, cuma kita kena tengok kata kuncinya. Oke, kita tengok ayatnya tadi. Tadi dia cakap pada tahun 2012 kan? Jumlah perbelanjaan sebanyak 13.623 juta ringgit. So, kita terus ambil je nilainya di sini. Oke, lepas tu, yaitu berkurang sebanyak 2.151 juta ringgit dari tahun sebelumnya. Dia kata di sini dari tahun sebelumnya. Kalau dari tahun sebelumnya, maksudnya dari 2011. Sebab, tadi dia cakap 2012 kan? Lepas tu dia sebutkan lagi, berkurang sebanyak 2.151 juta ringgit dari tahun sebelumnya. So, maksudnya, so sekarang ini 2011, tahun sebelumnya itu, maksudnya itu adalah tahun 2011. 2011. Itu maksud dia. Oke. Dia cakap di sini berkurang sebanyak 2.151. Kalau berkurang, maksudnya kita kena buat apa? Kita kena kira tolak lah. Kita kena tolak. Tapi kita kena tolak nombor yang mana? Oke, so kita kena tolak 2.151 tolak dengan 13.623 juta ringgit.
Tapi kita tidak boleh tolak secara terus sebab nilai kecil ini tidak boleh tolak dengan nilai besar. Jadi kita kena sebalikkan. Nilai besar tolak dengan nilai kecil. Itu untuk penolakan. Matematik kan. Oke, matematik kalau dalam penolakan kita tidak boleh tolak nilai, kita tidak boleh letak nilai kecil dahulu tolak dengan nilai besar. Nilai besar tolak nilai kecil. Sebab kalau kita tolak nilai kecil dengan nilai besar, dia akan mengeluarkan negatif. Oke, dia akan mengeluarkan nilai negatif. Nah, so sekarang ini kita kena tolak lah. Oke. So kita ambil nilai pada tahun 2012. Kita tolak untuk mengetahui jumlah bagi 2011. 13.623 juta ringgit tolak dengan 2.151 juta ringgit, kita akan dapat nilai sebanyak berapa? Oke, kita kira. Saya kira lah. 13.623 juta ringgit tolak dengan 2.151 juta ringgit, kita dapat 11.472 juta ringgit. Maksud dia, pada tahun sebelumnya yaitu 2011, nilainya yang berkurang sebanyak 2.151 juta ringgit adalah 11.472 juta ringgit. So di sini dia ada cakap dia sentiasa menurun. So pastikan dalam petikan tu dia mesti sama dengan nilai kiraan. Tadi dia cakap sentiasa menurun. Pembelanjaan dalam sektor perkhidmatan sosial sentiasa menurun dalam tempoh berkenaan. So maksudnya itu 3 tahun berkenaan tu dia menurun saja, dia tidak ada meningkat. Dia tidak ada meningkat. Oke? So kita tengok dalam jadual yang ada diberikan, adakah sama atau tidak? Oke. Sekejap, ada kejanggalan di sini. Oke, so saya silap kira di sini ya. Oke. So dia punya nilai dia nampak dia makin menurun. Oke, so sepatutnya dia buat macam ni lah. Oke, so nilai yang kita dapatkan di sini. Oke, dia sentiasa dia menurun. So ini yang sudah ditolak lah daripada sebelumnya. Oke, dalam petikan dia dah sebutkan. Oke, siapa kita tengok dulu kalau ada silap di situ ke apa macam mana. Ke 15.774. Oke. Oke, saya silap di sini ya. Oke. Berkurang. Ini yang kita kena alert betul-betul di sini. Oke. Sentiasa menurun. Maksud jatuh nilai itu dia sentiasa menurun. Oke. 2000, oke, tadi kita ulang balik ya. 2012, oke, dia sudah cakap lah di sini 13.623 juta ringgit. Oke, so di sini kita sudah dapatkan nilai dia lah. Oke, kita dapatkan nilai dia. Oke, sekarang ini kita dah tahu 2011 ini ada berapa. Oke. Selain daripada pengiraan kita adalah mesti sentiasa betul. Kita kena baca juga petikan di sini ya. So, dalam petikan ini dia sebutkan sektor perkhidmatan sosial itu dia sentiasa menurun. Jadi yang tadi yang kita sebutkan, yang ada saya sebutkan tuh berkurang, dia sebenarnya bukan kena tolak dia kena tambah. Sebab dia tidak, sebab kalau kiraan tadi itu, kalau kita tengok pada kiraan tadi, 2010 20.784. 2011 dia turun. Tapi 2012 dia naik balik. Tapi dalam petikan tu sepatutnya dia kena cakap sentiasa menurun. Ini tidak menunjukkan ada penurunannya. Dia turun sekejap lepas tu naik balik. Itu bukan menunjukkan pola menurun. So di sini
Ini yang kita kena jaga-jaga lah. Sini silap kiraan dia di situlah. Oke. So kalau walaupun dia cakap di situ berkurang, dia maksudnya dia mesti kena bertambah. Oke, maksud dia itu kan dia sepatutnya kan kena tolak. Tapi sebenarnya kita kena tambah. Ah, kena tambah. Berkurang nih maksudnya dia akan kurang lagi pada tahun 2011 hingga 2012 ke 2012. So di sini sepatutnya kena tambahlah 13.623 juta ringgit, kena tambah dengan 2.151 supaya kita boleh dapat nampak dia punya penurunan nilai di situ. Jadi kita kena tambah 13.623 juta ringgit tambah dengan 2.151 juta ringgit. So jumlah yang untuk 2011 ini jumlah dia adalah 15.774 juta ringgit. Nah, so di sini baru kita nampak semuanya dia nampak menurun. Nah, so dalam jadwal di sini pun dia nampak juga ada menurun di situ. Oke. Oke, kita teruskan pergi kepada perkhidmatan ekonomi. Oke. Perkhidmatan ekonomi itu ada di perenggan 3. Oke. Tren pembelanjaan dalam sektor perkhidmatan ekonomi. Oke, so kita tandakan ini adalah pemboleh ubah yang ketiga. Oke, sektor perkhidmatan ekonomi. Oke. Pembelanjaan dalam sektor perkhidmatan ekonomi sentiasa meningkat pada setiap tahun. So kita kena alert dia punya kata kunci dari sini. Kalau sentiasa meningkat, maksud dia kita punya kiraan kita tuh dia mesti semakin bertambah dalam jadwal. Kalau tadi tuh dia menurun. So kalau dalam petikan tuh dia kata menurun, so kena pastikan nilai kiraan dia mesti menurun daripada tahun pertama atau bulan pertama hinggalah ke bulan terakhir. Di sini ya. Oke, so tadi itu dia menurun. Oke, so sekarang dia adalah makin bertambah. Oke. Pada tahun 2010 jumlah perbelanjanya ialah 26.121 juta ringgit. Oke. So kita letakkan saja terus untuk tahun 2010. 26.121 juta ringgit. Oke. Ia meningkat sebanyak 2.080 juta pada tahun berikutnya. Pada tahun berikutnya tuh maksudnya adalah pada tahun 2011. Oke. Kalau begitu kita harus kita kena tolak kita kena tolak. Oke, so maksudnya di sini kita kena tolak, kita ambil nilai pada tahun 2010, tolak nilai yang perlu ditingkatkan untuk mengetahui 2011 ini berapa jumlah dia. Oke. So, kita kena tolak 26.121 tolak dengan 2080. Sorry. Oke. Dia kena tambah juga. Dia kena tambah. Sebab di sini dia kata semakin menambah. Oke, sentiasa semakin meningkat. Atau sentiasa meningkat. So, kita kena tambah juga. Oke. So, tambahkan 26.121 juta ringgit tambah dengan 2.080. So, pada tahun 2011 kita dapat 28.201 juta ringgit untuk 2011. Oke, so kita sudah dapatkan nilai dia lah 2011 itu. Oke. Oke, seterusnya kita nak tahu juga untuk 2012 berapa. Oke. Pada tahun 2012 jumlah pembelajaran ini meningkat lagi sebanyak 1.618 juta ringgit kepada 29.819 juta ringgit. Oke. Kalau dia ada cakap
Kalau dia kata meningkat sebanyak begini-gini kepada. Kalau dia kata perkataan kepada pada nilai yang berikutnya, jadi kita tidak payah tambah lagi. Oke, soal di situ sudah diberikan terus nilainya berapa untuk 2012. Oke. 29.819 juta ringgit. Tapi kita kena pastikan kiraan kita pada tahun 2011 itu kena betul ya, sebab di sini dia cakap meningkat sebanyak 1.618 juta ringgit. Jadi terhasilnya 29.819 juta ringgit. Oke, ini bermaksud kita kena tambahkan pada tahun 2011 28.000 dan 201 juta ringgit kita kena tambah dengan nilai yang telah ditingkatkan. Ini bermaksud perhatikan di sini cakap jumlah pembelanjaan ini meningkat sebanyak 1618. So, kena tambah 28.201.1618. So, kena pastikan nilai 29819 pada 2012 itu dia betul ya. Oke, so kita kena pastikan adakah betul atau tidak. Sebab kalau kita salah kiraan pada 2010 tuh, maksudnya dia salah juga pada 2011. Sebab kita nak bagi nilai itu sentiasa meningkat. Jadi kita kena bagi nilai itu sentiasa meningkat. So kena pastikan 29819 itu dia adalah betul pada tahun 2012 supaya kita tidak salah kira pada 2011. Jadi oke. So sekarang ini kiraan kita nih adalah betul 29819. Jadi 2012 nih betul lah. Nah, kiraannya seperti mana yang diberitahu dalam petikan. Nah, oke. So 2011 juga betul. Oke, dan juga 2010 itu juga betul kiraan dia. Oke. So di sini semua nampak dia meningkat. Tunjukkan pola meningkat. Oke, dan last kali kita tengok di sektor yang terakhir adalah sektor pentadbiran awam. Oke, sedikit saja lagi ya. Oke, sektor pentadbiran awam. Alright. Oke. Perbelanjaan sektor ini paling sedikit berbanding dengan pembelanjaan dalam sektor pembangunan yang lain. Dalam tempoh 3 tahun berkenaan, pembelanjaan sektor ini pada tahun 2011 adalah paling sedikit, yaitu 957 juta ringgit. So, kita terus ambil 2011 itu. Oke, 957 juta ringgit. Oke, 957 juta ringgit. Jumlah ini berkurangan sebanyak 960 juta ringgit berbanding pada tahun sebelumnya. So, tadi itu dia bagi tahu 2011. Ayat yang seterusnya dia bagi tahu jumlah ini berkurang sebanyak 960 juta ringgit berbanding dengan tahun sebelumnya. Maksudnya, pada tahun 2010, kita kena tahu nilainya berapa dengan menolakkan 957 dengan 960. Oke, 967 dengan 950. Oke, jadi kalau berkurang, maksudnya kita kena bertambah. Sebab, kata kunci di sini adalah berkurang, maksudnya pada tahun sebelumnya, jumlah tahun sebelumnya dia mesti kena bertambah. Maksudnya nilai dia adalah tinggi. Nah, nilai dia mesti tinggi. Oke, jadi 957 tambah dengan 960. Kenapa 960? Sebab dia bagi tahu di sini jumlah ini berkurang sebanyak 960 dengan tahun berbanding dengan tahun sebelumnya. So maksudnya tahun sebelumnya yang dimaksudkan di sini adalah tahun 2010. Sebab dia sebut sini 2011. So kena tambah 957 tambah dengan 960 1917. Jadi, dia berkurangan, maksud itu pada tahun sebelumnya, 957 tambah dengan 960 1917. Jadi, dia berkurangan, maksud itu pada tahun sebelumnya, 957 tambah dengan 960 1917. Jadi, dia berkurangan, maksud itu pada tahun sebelumnya, 957 tambah dengan 960 1917. Jadi, dia berkurangan, maksud itu pada tahun sebelumnya, 957 tambah dengan 960 1917. Jadi, dia berkurangan, maksud itu pada tahun sebelumnya, 957 tambah dengan 960 1917. Jadi, dia berkurangan, maksud itu pada tahun sebelumnya, 957 tambah dengan 960 1917. Jadi, dia berkurangan, maksud itu pada tahun sebelumnya, 957 tambah dengan 960 1917. Jadi, dia berkurangan, maksud itu pada tahun sebelumnya, 957 tambah dengan 960 1917. Jadi, dia berkurangan, maksud itu pada tahun sebelumnya, 957 tambah dengan 960 1917. Jadi, dia berkurangan, maksud itu pada tahun sebelumnya, 957 tambah dengan 960 1917. Jadi, dia berkurangan, maksud itu pada tahun sebelumnya, 9
dia punya nilai tinggi pada sebelum tersebut, tapi dia berkurang. Dengan berkurang sebanyak 960, so kena tambah 957 tambah dengan 960, kita dapat nilai pada sebelumnya, yaitu pada tahun 2010. Oke. Seterusnya, walau bagaimanapun, perbelanjaan sektor ini telah bertambah sebanyak 467 juta ringgit pada tahun berikutnya. Oke. Pada tahun berikutnya maksudnya itu adalah tahun 2012. Jadi, apa yang kita kena buat? 957 itu 2011 kita kena tambahkan. Oke, kita kena tambahkan 467 untuk mengetahui nilai pada tahun 2012. Jadi, 957 tambah dengan 467 bersamaan dengan 1.424 juta ringgit. Jadi pada tahun 2012 untuk nilai perbelanjaan sektor pentadbiran awam adalah 1.424 juta ringgit. Oke. Alright? Nah. So, di sini ini saya tunjukkanlah macam mana cara nak buat kiraan. Kita kena buat kiraan di sini untuk kita nak tahu, kita kena berhati-hati untuk kata apa dia punya kata kunci dia, dan kita kena berhati-hati juga dengan nilai sama ada yang kita sudah ambil sedia ada dan nilai yang perlu kita kena tambah dengan kita kena tolak. So tadi tu saya kira tu semua dapatlah di sini. So kalau korang tengok dia punya skema jawapan di sini pun dia sama dengan apa yang sudah saya tunjukkan tadilah. So di sini semua sama. Cuma yang bawah ini dia tidak ada letakkan jumlah keseluruhan lah. Jumlah keseluruhan ni, kita nak kira jumlah keseluruhan dia, kita kena tambah daripada atas hingga bawah. Macam contoh kan 2010, macam mana boleh dapat 52.792 juta ringgit? Saya tambahkan daripada nilai sektor keselamatan sehinggalah nilai sektor pentadbiran awam itu untuk 1 tahun saja, 2010. Sama juga dengan nilai untuk tahun yang seterusnya, korang kena tambah daripada atas hingga bawah. Barulah boleh dapat tahu berapa jumlah keseluruhan untuk satu tahun berkenaan. Kemudian, setelah korang lukis jadwal ini, ini benda yang pertama. Seterusnya barulah kita lukiskan. Jangan lupa, kena tulis sumber. Sumber tu kita copy paste saja daripada petikan di sini. Wajib untuk ambil sumber. Ini pertama jadwal kita sudah selesai. Kedua adalah carta. Carta dia. Jadi korang akan terhasilnya seperti ini. So ini adalah graf bar. Apa tadi? Compound. So, graf compound ni dia bersebelah-sebelahan. Korang tengok dia punya graf dia di sini. Semua nampak bersebelah-sebelahan. Kuning sebelah merah, merah sebelah hijau, hijau sebelah biru. So, untuk warna-warna ni, ini ikut daripada korang sendirilah. Ikut daripada korang sendiri. Macam mana korang hendak nak presentkanlah dengan mewarnakan atau melorehkan, sebab setiap petunjuk ini dia mesti kena berlainan warna. Dia kena berlainan warna. Alright. So di sini sudah dilabelkan faksi Y dia mesti daripada atas hingga bawah. Faksi X kiri ke kanan. Untuk menentukan skala dia, untuk menentukan skala, kena tahu berdasarkan daripada jadual ni. Kita kena tahu nilai mana yang terkecil berdasarkan keseluruhan dia dan berapa nilai terbesar berdasarkan keseluruhan jadual tersebut. Dan macam mana, kenapa kita kena perlu tahu nilai kecil dan terbesar? Sebab kita nak buat skala
nilai dia. Skala nilai dia. Oke. Oke, kita kena tolak lah. Nilai besar dengan nilai kecil. Tolak nilai besar yaitu 29819 tolak dengan nilai kecil 957. Oke. So dia perbezaan dia di sini adalah 28.862 juta ringgit. So dalam jadwal di sini, oke, kita kena ambil nilai yang paling mendekati. So macam yang saya cakap tadi, untuk menghasilkan graf bar dan juga graf garis, kita kena ambil nilai gandaan sama ada gandaan 5 atau gandaan 10. Karena tengok juga pada nilai yang ada dalam jadwal tuh ya. Dalam case ni, dia dihasilkan dalam bentuk juta ringgit. So nomor dia ada 7 nombor di situ. Ya, ada 7 nombor. Oke, jadi kita kena ambil yang kita kena ambil yang sesuai di sini adalah gandaan 5.000. Gandaan 5.000. Gandaan 5.000. Sebab kalau 10.000 sepatutnya dia hanya tunjukkan puluh. Nah, dia hanya tunjukkan puluh bukan yang menunjukkan kiraan sebanyak 50.000 atau 5.000 begitu. Oke. Kalau kurang paham tanya di sini. Nah. Kalau di sini sebenarnya kita kena untuk menentukan skala di sini kita kena ambil nilai besar dan nilai kecil pada jadwal, kemudian kita kena tentukan sama ada dia menggunakan gandaan 5 atau 10. Tapi janganlah ikut 5-10, terpulang daripada korang. Itu yang itu tuh cuma mengikut daripada nilai yang ada dalam jadwal. Di sini dia menunjukkan 10 juta. So kita punya gandaan mesti adalah 5 juta atau 10 juta di situ. Nah, baru kita boleh tahu. Oke. So kita kena buat gandaan. Setiap petak-petak kecil kita kena langkau dia sebanyak 10. Langkau 10 petak kecil. Nah, dalam kertas graf. Nah, di sini 10 petak kecil. Nah, kiralah. Nah, setiap 10 petak kecil kena langkah dan plotkan. Kena mulakan daripada 5.000. Oke, kemudian kira lagi petak kecil sampailah 10. Plotkan 10.000. So kena tambah 5.000 tambah 5.000 10.000. Oke, langkau lagi 10 petak kecil. 10.000 tambah dengan 5.000 1.500. Oke. Langkau lagi 10 petak kecil dalam kertas graf. Oke. 1.500 tambah dengan 5.000. 20.000. Dan begitulah yang seterusnya sampailah capai 30.000. Minimum kena capai 30.000. Dia tengok juga pada nilai yang nilai kecil, nilai besar. Oke, kalau nilai besar di sini 29.815, so kita kena minimumkan sampai 30.000 sahaja. Betul nggak? Ya, 30.000. So kita kena sampai 30.000. Jangan buat sampai 29.000. Sebab kita kena buat gandaan 5 dan 10. Begitu. Dalam case ni kita kena buat gandaan 5.000. Oke. So yang paling kecil ni adalah 957 juta ringgit. So kita abaikan saja di sini, kita nak ambil saja nilai yang terbesar. Sebab kalau kita nak ambil nilai terbesar ni, kita kena genapkan. Kita kena genapkan di situ. Oke. Kemudian paksi Y kena ada unit Kena ada unit dan letakkan tajuk. Perbelanjaan pembangunan kerajaan mengikut sektor. Oke, so paksi X kiri ke kanan itu mewakili tahun. Mewakili tahun. Oke, di bawah dia mesti lukis petunjuk. Cara dia macam ni. Sama ada korang nak warnakan atau korang nak lorekkan dengan corak-corak kesukaan korang sendirilah. Tapi kena bezakan setiap satu petunjuk kena bagi corak atau warna yang berbeza-beza. Jangan bagi semua sama.
Sebab dia akan foto marker di situ. Oke? Oke, dan yang akhir sekali, sumber kena letak paling bawah sebelah kanan. Sama juga macam jadwal, korang copy paste sajalah daripada petikan tu, letakkan dalam jadwal. Oke. So, selesailah. Dan jangan lupa lagi ada tajuk. Tajuk dia mesti kena bagi nama tempat. Kemudian, kopilah daripada soalan. Okay, letakkan di paling atas. Oke. Oke, so terhasillah graf bar compound. Ini lagi senang kalau sebenarnya kita, sebenarnya kita, kalau saya boleh dapat tunjukkan korang secara face to face lah. So, kalau tempat ni kurang sesuai sebab saya tidak boleh dapat tunjuk secara live. Oke, buat macam begini sajalah. Oke, kita buat andai-andai katalah, kita buat secara simulasi lah, beginilah yang akan terhasil macam tu. Oke. Alright. Jadi ada soalan setakat ni sebelum kita akan habiskan kelas kita.